Terima kasih Yang Mohd Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih sahabat saya Yang Mohd Kepong. Untuk makluman yang berhormat, Lembaga Penafis Filem LPF Kementerian Dalam Negeri melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan pada Akta Penafisan Filem tahun 2002. Merujuk kepada peruntukan tersebut, LPF bertanggungjawab melaksanakan penafisan filem yang disiarkan, dipamerkan, disebarkan, ditayangkan, diedarkan atau dipancarkan secara fizikal kepada masyarakat umum kecuali melalui internet maupun intranet. Dalam melaksanakan proses penafisan filem, LPF mengguna pakai garis panduan penafisan filem TDN 2010. Terdapat 4 aspek utama yang digariskan dalam garis panduan tersebut yang diteliti dan diberi perhatian khusus oleh ahli-ahli lembaga semasa menafis sebuah filem, iaitu yang pertama, keselamatan dan juga ketenteraman awam. Kedua, keagamaan. Ketiga, sosio budaya. Dan keempat, ketertiban dan juga ketatasusilaan. Adalah jelas bahawa aspek keselamatan dan ketenteraman awam merupakan aspek tunjang yang menjadi keutamaan LPF dalam menilai kandungan sesebuah filem sebelum ia ditayangkan pada umum, yang menjadi asas LPF diletakkan di bawah KDN. Sejak awal penubuhannya, LPF berada di bawah kementerian yang bertanggungjawab mengenai keselamatan dalam negeri. Ekoran dari itu, LPF kekal diletakkan di bawah bidang kuasa KDN bagi memastikan kandungan filem yang ditayangkan kepada umum tidak melanggar keempat-empat aspek utama yang boleh mengganggu gugat keselamatan negara. Selain itu, LPF tidak diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia kerana fungsi LPF adalah terhad kepada penafisan kandungan filem yang telah siap untuk ditayangkan kepada umum. LPF tidak terlibat dalam urusan pembikinan atau pengeluaran filem sebagaimana yang telah pun sedia dilaksanakan secara langsung oleh pihak Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, iaitu salah satu agensi di bawah KKMM yang melaksanakan fungsi khusus untuk membangunkan industri filem tempatan berdasarkan kepada peruntukan Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981. Untuk makluman yang berhormat, selanjutnya bagi tahun 2020 terdapat 6 buah filem yang diberi keputusan tidak lulus untuk tayangan, manakala bagi tahun 2021 terdapat 1 filem yang diberikan keputusan tidak lulus untuk tayangan. Terima kasih Yang Mohd Tan Sri Yang di-Pertua. Silakan Pung. Terima kasih Speaker. Saya minta diberitahu nama 6 filem dan 1 filem bagi tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah diharamkan. Dan soalan tambahan saya, apakah rasional pelantikan anggota Lembaga Penapis Filem LPF daripada mereka yang bukan dari kalangan industri perbuatan filem? Ya, bukankah lebih wajar untuk anggota daripada industri pembuatan filem dilantik sebagai anggota LPF? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Mohd Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Mohd. Sebagaimana yang sebutkan tadi, Yang Mohd minta nama-nama filem yang telah tidak boleh ditayangkan. Yang pertama pada tahun 2020 iaitu Daulat. Yang kedua filem Real Love. Yang ketiga filem India ni saya pun nak sebut, minta maaf kalau sebutan saya tak betul. Subha Mangal Zayada Syavdan. Yang keempat Palu Padama Patuka. Yang kelima White Eye. Yang keenam Bolumi. Dan bagi tahun 2021 adalah Battle at Lake Jangjing. Untuk pengetahuan Yang Mohd, di bawah Akta Penafisan Filem ini adalah memang kuasa mutlak untuk Yang Mohd Menteri Dalam Negeri untuk melantik mana-mana orang sebagai board director atau ahli lembaga penafis filem yang terdiri daripada seorang pengurusi, 3 orang seorang timbalan pengurusi dan 2 orang lain yang tidak kurang daripada 2 orang lembaga penafis filem yang lain. Bermaknanya jangan kurang daripada 2. Maknanya boleh 3, boleh 5 dan sebagainya. Terima kasih.
Yang Berhormat Tuan Pat. Ya. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya ingin bertanya apakah lembaga penafisan filem juga mempunyai bidang kuasa terhadap filem-filem luar negara yang menayangkan unsur-unsur yang tidak bersesuaian khususnya melalui platform penstreaman ataupun online atau dalam talian serta langkah-langkah yang diambil dalam konteks perundangan. Perundangan sedia ada bagi mengawal kebanjiran filem-filem yang tidak ditapis khususnya melalui platform yang saya sebut tadi. Terima kasih. Terima kasih. Betul Yang Berhormat, filem ini mestilah ditapis oleh lembaga filem, ahli lembaga penafis filem kita di bawah KDN, sama ada filem itu keluaran tempatan dan juga keluaran daripada luar negara. Sebagaimana jawapan saya sebelum ini, memang melalui internet atau intranet, bukan di bawah bidang kuasa lembaga penafis filem di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tentang memang kita ada di bawah akta kita ada tindakan undang-undang yang boleh kita kenakan kepada mana-mana pihak individu atau mana-mana syarikat yang mengeluarkan filem yang melanggar keputusan ahli lembaga penafis filem kita, dan ini tertakluk pada akta kita. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Tuan Stephen